Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 25 Februari 2022. Pasti ada keluarga Malaysia yang merasai gegaran kira-kira pukul 9.39 minit pagi tadi. Mohon keluarga Malaysia kekal bertenang dan ikuti arahan semasa daripada pihak berkuasa. Dan kami di Pastikan Sahih akan berkongsi maklumat mengenai kejadian gegaran ini sebentar saja lagi. Baik, anda boleh mendapatkan maklumat yang benar, tepat dan sahih dengan mengikuti saluran media rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan kenyataan media gempa bumi kuat di utara Sumatera, Indonesia. Untuk makluman seluruh keluarga Malaysia, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 telah berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 9.39 minit pagi pada hari ini 25 Februari. Pusat gempa bumi tersebut terletak 0.2 arah utara dan 100.0 arah timur dengan kedalaman 10 km dengan 76 km barat laut Payakumbuh, Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Namun, gegaran ini dapat dirasai di bahagian barat semenanjung Malaysia, terutama di kawasan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Mohon agar keluarga Malaysia tidak panik dan kekal bertenang serta ikuti arahan semasa daripada pihak berkuasa. Kami di RTM akan sentiasa menyalurkan maklumat ini dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya statistik terkini COVID-19 pada hari semalam, iaitu kita ikuti perincian kes COVID-19 pada hari semalam 24 Februari 2022. Daripada 32,070 kes harian yang dilaporkan semalam, 180 kes iaitu 0.56% adalah kategori 3, 4 dan 5. Manakala 31,890 kes bersamaan 99.44% adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. KKM turut memaklumkan bahawa kes sembuh pada hari semalam adalah 23,332 kes, menjadikan jumlah kumulatif bagi kes sembuh adalah 3,18,172. Anda boleh dapatkan maklumat terperinci mengenai kes COVID-19 ini di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Prosedur pengurusan kontak rapat kes COVID-19 mengikut status vaksinasi. Bermula 1 Mac 2022, kontak rapat tidak bergejala yang telah menerima dos penggalak tidak perlu kuarantin diri. Namun bagi kontak rapat yang telah menerima dos penggalak namun bergejala, anda masih perlu kuarantin selama 5 hari dan melakukan ujian RTK kendiri hari ke-5 dan bebas kuarantin sekiranya keputusan negatif. Bagi yang lengkap vaksinasi namun tidak menerima dos penggalak, tempoh kuarantin bagi kontak rapat yang bergejala atau tidak adalah 5 hari dan perlu melakukan ujian RTK kendiri pada hari ke-5 dan anda bebas kuarantin sekiranya keputusan COVID-19 anda adalah negatif. Manakala bagi anda yang tidak lengkap atau tiada vaksinasi, jika anda kontak rapat bergejala atau tidak bergejala, tempoh kuarantin adalah 7 hari dan perlu melakukan ujian RTK kendiri pada hari ke-7. Sekiranya keputusan negatif, anda bebas dari kuarantin. Dapatkan maklumat lanjut mengenai tempoh kuarantin kontak rapat ini di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita bawakan pula siaran media pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIC Kids. Secara walk-in dan tempahan janji temu bagi memudahkan ibu bapa serta penjaga membawa kanak-kanak untuk mendapatkan suntikan vaksinasi, anda boleh hadir secara walk-in ke pusat-pusat pemberian vaksin yang terpilih bermula 1 Mac 2022. Untuk makluman, Jabatan Kesihatan Negeri akan mengeluarkan senarai PPV melalui laman sesawang JKN masing-masing dalam jangka masa terdekat. Ibu bapa dan penjaga disarankan agar lebih peka untuk menyemak senarai PPV ini dan mengambil kesempatan untuk vaksinasi anak-anak anda semasa cuti sekolah. Pada masa yang sama, pihak KKM akan mengaktifkan tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera secara berperingkat bermula 7 Mac 2022. Langkah-langkah membuat janji temu ini boleh diperolehi di pautan covid19.moh.gov.my.
Bagaimana pula cara melaporkan kesan adverse susulan imunisasi AEFI vaksin COVID-19? Penerima vaksin yang mengalami AEFI dinasihatkan untuk melaporkannya melalui saluran yang betul yang telah disediakan oleh pihak KKM. Laporan AEFI yang dihantar dapat membantu pemantauan kesan adverse dan keselamatan vaksin COVID-19 yang ada di pasaran. Penerima vaksin yang mengalami kesan sampingan serius atau berpanjangan dinasihatkan agar merujuk ke fasiliti kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan nasihat dan rawatan dari doktor. Rawatan segera ini penting agar kesan mudarat dapat dikurangkan dan laporan yang lengkap dapat diperolehi untuk siasatan lanjut. Pautan kepada pelapor secara dalam talian di laman sesawang NPRA pengguna pelaporan kesan sampingan ubat-ubatan atau kesan adverse vaksin AEFI. Baik, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Minda manusia dalam dunia komunikasi, dia mudah lupa pada lazim. Semua stesen televisyen, kerajaan dan swasta, 70 stesen yang dilesenkan. Semua media, termasuk media milik kerajaan ataupun tidak, semua media cetak, semua media elektronik dan sebagainya harus mempunyai peranan untuk menyemarakkan falsafah pengurusan dan pentadbiran negara. Ia tidak boleh jadi hak eksklusif orang politik semata-mata kerana kesejahteraan itu adalah milik semua untuk semua. Kerajaan kita telah mengambil langkah yang berani dan tegas walaupun di luar daripada pemikiran biasa. Siapa yang membayangkan kita akan membuat vaccination kepada puluhan juta rakyat kita secara percuma sejak merdeka sampai sekarang? Belum ada lagi program vaccination sebesar yang kita lakukan untuk vaccination bagi COVID-19. Asalnya ingat, satu suntikan tak cukup, kena jadi dua. Bila dua, kata kena ada pula tiga, ada booster pula lagi. Mungkin ada yang keempat dan sebagainya. Tapi pokoknya, COVID bukan menguasai kita. Kita mesti terus bergerak ke hadapan supaya kita tidak dikongkong oleh COVID semata-mata. Kita kena masuk ke pasar endemik. Kita kena mulakan segala kerja-kerja kita seperti biasa dalam norma baru dengan kaedah-kaedah yang baru. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kami bawakan sudut pandang. Ya, ingat sudut pandang, kita mencari solusi bukan mencari kontroversi. Dan untuk kali ini, kita bawakan tajuk tempoh isolasi bagi kes COVID-19 dan tempoh kuarantin bagi kontak rapat mengikut status vaksinasi COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, pada 17 Februari lalu, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, mengulas mengenai pemansuhan pengasingan bagi mana-mana individu yang didapati menjadi kontak rapat akan diumumkan pada minggu ini. Dan pada minggu ini, seperti yang kita semua sedia maklum, kontak rapat kes COVID-19 yang tidak bergejala dan berusia 18 tahun ke atas serta sudah lengkap menerima 2 dos vaksin termasuk dos penggalak tidak perlu menjalani kuarantin dan ia akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2022. Kiranya positif, mestilah lapor keputusan itu ke Mahkamah Sejahtera dan menjalani tempoh isolasi sekiranya positif. Tapi sekiranya mereka negatif pada hari pertama dan hari ketiga, mereka boleh terus dengan urusan seperti biasa.
Baik, bagi membincangkan topik kita pada hari ini, kita lalukan kehadiran secara dalam talian iaitu tamu kita yang diraih, Datuk Dr. Suresh Kumar, Ketua Jabatan Perubatan dan Pakar Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Datuk Doktor? Baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan kami di Pastikan Saya untuk berkongsi mengenai kita kupaskan topik kita pada hari ini, Datuk. Ya, baik Datuk. Kalau boleh kita mulakan ya, untuk permulaan ini, apa yang perlu kita wawarkan sebelum kita kupas mengenai kenyataan yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Hairi Jamaluddin. Untuk permulaan ini, boleh Datuk kongsikan secara terperinci apakah SOP terkini bagi tempoh isolasi COVID-19 dan tempoh kuarantin bagi kontak rapat mengikut status vaksin individu. Terima kasih. So, garis panduan untuk seseorang yang positif COVID-19 adalah mereka mesti mengasingkan diri selama 7 hari jika mereka divaksin sepenuhnya, dan sekiranya mereka tidak divaksin sepenuhnya, tempoh pengasingan adalah 10 hari. Ini tidak berubah. Tetapi YB Menteri Kesihatan telah mengumumkan garis panduan baru untuk kontak rapat. Itu yang berbeza sekarang. Jika anda adalah kontak rapat dengan seorang yang positif, contohnya ahli keluarga anda kini positif, apa yang anda perlu lakukan bergantung pada 2 perkara. Satu, status vaksin anda, dan yang kedua ialah sama ada anda mempunyai sebarang gejala. Jika anda mempunyai sebarang gejala COVID-19 seperti batuk, sakit tekak, demam, anda perlu mengasingkan diri di dalam bilik dan menjalani ujian COVID. Walaupun ujian anda adalah negatif, tempoh pengasingan adalah 5 hari jika anda telah menerima 2 atau 3 dos vaksin. Ini pun seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Tapi jika anda tidak mempunyai sebarang gejala dan jika anda telah menerima 3 dos vaksin, anda tidak perlu lagi mengasingkan diri dalam bilik. Anda boleh kembali kerja dan sebagainya macam biasa. Tetapi anda dinasihatkan untuk mengambil ujian RT antigen kendiri pada hari pertama dan hari ketiga. Ini adalah garis panduan baru dan merupakan langkah ke arah living with the virus dan satu percubaan untuk mengurangkan gangguan virus terhadap hidup kita. Baik, itu perinciannya mengenai garis panduan terkini. Dan baik, kita memetik kembali kenyataan yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Hairi Jamaluddin. Apakah reaksi awal mengenai pemansuhan prosedur pengasingan ini? Mungkin ada pro and cons yang perlu kita ketahui, Datuk, yang boleh dikongsikan. So keperluan untuk mengasingkan orang dewasa telah dikeluarkan jika seorang telah dapat 3 dos vaksin. Kalau kita tengok, kira-kira 61% penduduk dewasa di negara ini telah mendapat dos penggalak mereka atau booster dos mereka. Ini bermakna lebih ramai orang boleh kembali bekerja dan sebagainya. Ini baik untuk ekonomi dan pekerjaan. So ramai mesti suka ini. Tetapi garis panduan ini mengingatkan tanggungjawab peribadi, personal responsibility. Kita perlu jujur semasa menilai gejala kita dan perlu melakukan ujian RT antigen kendiri. Jika kita tak melakukan begini, kita akan menyumbang kepada penyebaran COVID-19. Ini yang pros and cons pengumuman baru ini, sebab ada kebaikan untuk ekonomi, tapi sekarang bergantung pada tanggungjawab peribadi. Itu bergantung kepada tanggungjawab peribadi. Lakukan ujian kendiri itu menjadi keutamaan kita ketika ini. Dan apabila kita memetik kata-kata daripada orang ramai, iaitu keluarga Malaysia, ada yang menyuarakan walaupun mereka berpendapat isolasi COVID-19 dan tempoh kuarantin kontak rapat dilihat sangat relevan di saat kes-kes COVID-19 tinggi. Namun ini sedikit sebanyak akan memberi impak tempias kepada sektor ekonomi dan pekerjaan. Apakah solusi terbaik bagi pihak Datuk? Anda betul. So pengasingan semua kontak rapat memang akan mengurangkan penyebaran.
tapi ini mempunyai kesan negatif terhadap ekonomi dan pekerjaan. So kita perlu mencapai keseimbangan untuk perkara ini. Satu cara ialah kita masukkan polisi pengasingan untuk mereka yang mempunyai risiko yang paling rendah. Jika seorang telah divaksin sepenuhnya dapat booster dose, kemungkinan mereka dijangkiti adalah rendah. Berbanding dengan orang yang bergejala, orang yang tidak bergejala kurang kemungkinan untuk menjadi positif. So oleh itu, jika kita nak belajar untuk mencapai keseimbangan antara kesihatan dan ekonomi, saya setuju kita perlu bermula dengan mengeluarkan tempoh pengasingan untuk kumpulan ini. Orang yang tidak mempunyai gejala dan orang-orang yang sudah dapat booster vaksin. Mereka yang paling tidak mungkin dijangkiti. Sebab itu saya fikir ini solusi yang terbaik. Itu adalah solusi terbaik. Baik, seterusnya kan Datuk, apabila kita menyebut mengenai endemik, kita beralih ke fasa endemik, ya, sudah pastinya ini bermakna keluarga Malaysia perlu bersedia untuk hidup bersama virus dan protokol bagi mereka yang positif COVID-19 dan kontak rapat perlu melalui fasa perubahan yang besar. Persoalannya di sini, Datuk, adakah keluarga Malaysia ini sudah cukup sedia dan cukup matang untuk berdepan dengan fasa endemik? Kita telah melawan virus ini selama 2 tahun yang lepas. Kesan virus ini pada tubuh kita sekarang sangat berbeza dengan apa yang kita melihat pada mulanya. Virus Omicron telah menjadi lemah jika banding dengan Delta sebelumnya. Imuniti kita juga sudah jadi lebih kuat terhadap virus ini. Imuniti kita sudah kuat sebab vaksinasi yang kita dah dapat dan jangkitan sebelumnya. Hasilnya, jangkitan COVID telah menjadi lebih ringan, less serious untuk orang dewasa. So dengan keadaan macam ni, orang ramai tidak suka semua jenis sekatan, kuarantin, isolasi, semua dia dah bosan dengan ini semua. Sekatan tersebut penting apabila virus sangat serius dan menyebabkan kematian. Maksud itu memang penting. Sekarang virus ini telah menjadi lemah dan orang ramai bersoalkan rasional untuk sekatan-sekatan yang kita dah impose sekarang. Mereka mahukan tindak balas yang seimbang. Dan saya fikir orang ramai sudah bersedia untuk bermulaan era baru, era living with the virus. Baik, itu dia. Perincian lain kalau boleh ataupun peringatan mesra buat mereka yang menjalani tempoh isolasi dan tempoh kuarantin kontak rapat. Apa yang perlu mereka tahu, do and don'ts? Kita dah bincang banyak tentang orang yang sudah dapat booster dose dengan orang yang tak ada gejala, right? Tapi mereka yang belum mendapat vaksin penggalak atau booster dose, jika mereka yang jadi kontak rapat, mereka masih perlu meneruskan pengasingan seperti sebelum ni. 5 hari jika mereka dapat 2 dos, 7 hari jika mereka tak dapat vaksin langsung atau mendapat 1 dos saja. So 7 hari. Pada akhir tempoh pengasingan, mereka perlu menguji dengan RT antigen sebelum keluar dari pengasingan. Pada bila-bila masa saja, bila-bila masa semasa dalam tempoh pengasingan, jika mereka mempunyai gejala, mereka perlu menguji sekali lagi. Itu yang terperinci tentang syarat-syarat baru. Ya, baik. Kalau boleh, Datuk, kita untuk minit-minit yang terakhir ni, kita perlukan saranan dan cadangan daripada Datuk. Apakah saranan terbaik dan seperti yang kita sedia maklum, pemansuhan pengasingan kontak rapat ini dilaksanakan bagi mereka yang sudah mengambil booster dos penggalak. Jadi, apakah saranan Datuk buat seluruh keluarga Malaysia? Kita tidak boleh lupa COVID-19 masih merupakan penyakit berbahaya bagi setengah orang, ini termasuk orang tua, mereka yang mempunyai berbagai keadaan perubatan, comorbid,
mereka yang mempunyai imuniti yang lemah, immunocompromised, mereka yang belum mendapat vaksinasi sepenuhnya. So ini semua kita kira as individu berisiko tinggi. Kita perlu melindungi individu berisiko tinggi ini daripada COVID-19 dengan memastikan mereka dan orang yang berada di sekeliling mereka mematuhi SOP dan juga memastikan mereka menerima vaksin sepenuhnya. Jika kita boleh melakukan dengan yang ini semua dengan baik, maka tidak akan ada peningkatan dalam hospitalization walaupun bilangan mereka yang dijangkiti terus meningkat. So ini sangat penting. And macam saya cakap tadi, ini semua tentang tanggungjawab peribadi. Betul. Personal responsibility as we move forward. Kita semua cukup tahu tentang penyakit ini. Dah 2 tahun dah kita semua tahu tentang penyakit ini. Kita tidak perlu menunggu KKM untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Jika anda mempunyai gejala, pengasingkan diri. Buat ujian untuk COVID-19. Itu yang terima penting kasih, sekali. Datuk. Terbaik sekali perkongsiannya, Datuk. Apa yang saya suka, kata-kata kunci yang dikongsikan oleh Datuk adalah nasihat Datuk, kita laksanakan tanggungjawab kita bersama sebagai keluarga Malaysia dan perlu segera mengambil vaksin bagi anda yang belum mengambil vaksin dan pastikan orang sekeliling patuh pada SOP. Diri kita patuh, kaum keluarga kita dan juga sahabat handai juga patuh pada SOP. Terima kasih, Datuk, kita ucapkan. Terima kasih banyak pada Datuk Dr. Suresh Kumar, Ketua Jabatan Perubatan dan Pakar Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan saya berehat seketika. Terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Keluarga Malaysia. Ya, terima kasih buat seluruh keluarga Malaysia yang masih lagi setia bersama kami untuk Pastikan Sahih. Di minit-minit yang terakhir, segmen yang terakhir ini seperti biasa kami akan bawakan hebahan yang perlu diwar-warkan untuk anda ikuti. Ayuh kita ikuti plan pemulihan negara sudah semestinya bersama Optik. Optik X Selamat Pagi Malaysia. Bilakah ia adalah pada hari Ahad 27 Februari 2022 bersama tetamu yang diraih yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof iaitu Menteri Kanan Kerja Raya bersama pengacara anda Munawar Azmi. Jangan lupa saksikan pada 9.30 pagi Ahad 27 Februari 2022 sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123 juga siaran serentak di TV1 rtmklik.rtm.gov.my juga turut kami sediakan dan untuk mudah muat turun saja RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ini pula kita bawakan seterusnya Hari Tentera Darat pada 1 Mac 2022. Jangan lepaskan peluang, saksikan di saluran RTM. Apa saja saluran RTM kami bawakan khas bersempena dengan Hari Tentera Darat pada 1 Mac 2022 ke-89
dengan motonya pada kali ini adalah kesejahteraan keluarga tentera darat diutamakan, kedaulatan negara terjamin. Jangan lupa untuk saksikan pada 1 Mac 2022 sudah semestinya di platform RTM dan saluran TV RTM. Kita bawakan seterusnya, apakah ia? Permohonan tawaran cuti belajar bergaji penuh dengan atau tanpa hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai lantikan tetap bukan guna sama KKM dan permohonan tawaran program latihan kepakaran PLK kepada pegawai perubatan atau pegawai pergigian kontrak KKM. Untuk makluman semua, permohonan telah dilanjutkan sehingga 10 Mac 2022. Maklumat untuk semua juga mengenai obesiti dan risiko kanser. Menurut NHMS 2019, 1 daripada 2 orang dewasa di Malaysia mempunyai berat badan berlebihan atau obes. Berat badan berlebihan dan obes boleh meningkatkan risiko kanser seperti yang tertera, seperti apa yang anda dapat saksikan di kaca televisyen sekarang. Tip penurunan berat badan, apa yang boleh kita lakukan? Lakukan aktiviti fizikal selama 30 hingga 60 minit sehari. Tetapkan corak pemakanan yang seimbang, iaitu #suku-suku separuh. Berhenti sebelum kenyang dan hadkan pengambilan kalori. Kurangkan pengambilan makanan segera, iaitu makanan ringan, berlemak, pemanis dan garam. Lebihkan pengambilan buah, sayur dan sarat. Itu yang perlu kita amalkan, insya-Allah. Dan seterusnya, diet yang tidak sihat dan risiko kanser. Anggaran 5.2% daripada kesemua kes kanser boleh dikaitkan dengan diet tidak seimbang. Manakala 90% daripada orang dewasa di Malaysia tidak mengambil kuantiti buah dan sayuran harian yang disyorkan. Jadi pastikan kita mengamalkan diet yang seimbang demi kebaikan dan juga kesihatan diri kita. Untuk mendapatkan maklumat ini, anda boleh dapatkan di portal rasmi iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa lagi? Derma, organ dan COVID. Ini fakta yang perlu kita semua tahu. Organ dan tisu individu yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 tidak boleh didermakan. Dan apa lagi yang boleh kita bawakan? Program Advokasi Standard Keselamatan Barangan Pengguna KPDN HEP 2022. Ada apa dengan standard? Ya, saksikannya pada hari Sabtu, hari esok 26 Februari 2022, 8 pagi hingga 5 petang, iaitu Grand Columbus Hall arah 10, iaitu ke Hotel Johor Bahru. Anda boleh scan QR code yang telah tersedia. Boleh lagi kita bawakan 9 skim pensijilan halal Malaysia. Perlu ambil tahu. Anda peniaga perlu ambil tahu, iaitu step-stepnya: produk makanan dan minuman, perkhidmatan logistik, produk kosmetik, produk farmaseutik dan juga rumah sembelihan, penghilangan kontrak dan juga premis makanan, produk peranti perubatan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pasukan saya sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat 3.30 petang di saluran berita RTM My Preview.